PAS dalam keadaan dilema. Kan? Dan UMNO sekarang ini dalam keadaan sudah mula menyedari betapa licik dan juga betapa macam mana, what is the word yang saya nak pilih, the choice of word, betapa pengkhianatnya PAS itu, betapa khianatnya PAS itu, sehingga kan PAS sekarang ini sudah nampak lebih tertarik kepada bersatu daripada tertarik kepada UMNO. Kenapa saya kata demikian? Kita kena ingat, ni orang UMNO saya ceritakan, siapa itu PAS. Kita kena cerita siapa itu PAS, supaya orang UMNO tahu siapa PAS. Kenapa saya boleh bercakap siapa itu PAS? Kerana Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat, kita pernah bekerjasama dengan PAS banyak kali. Beberapa kali. Antaranya dalam Barisan Alternatif, kita bekerjasama dalam Pakatan Rakyat. Kita bekerjasama dulu dengan Barisan Alternatif dengan Pakatan Rakyat. Selepas itu, barulah berpecah. Sebelum itu kita pernah bekerjasama dalam beberapa kali dengan pimpinan-pimpinan PAS, orang-orang PAS, orang bawahan PAS. Kemudian daripada situ kita dapat melihat corak fikir orang-orang dan juga kebanyakan pengikut-pengikut PAS ini macam mana. Daripada kita faham corak fikir pengikut PAS ini, baru kita boleh nampak sebenarnya, baru kita tahu dia orang ni orang yang macam mana. Dan bila kita tahu dia orang yang macam mana, baru kita boleh nilaikan sama ada kita boleh bekerjasama dengan dia ataupun tidak. Dia bukan masalah Islam atau tidak Islam. Dia, agama ini tidak ada kena-mengena dengan perlakuan seseorang. Dia bagaimana anda di brainwashkan untuk memahami sesuatu perkara. Yang itu menyebabkan pemahaman kita pada satu benda itu boleh menentukan cara fikir, cara gerak laku, tingkah laku kita. Itu dipanggil paradigma. Cara lihat, cara fikir kita. Sebab itu bila ada orang sebut kata anjakan paradigma, menganjak paradigma, maksud anjakan paradigma. Paradigm ni is actually very well defined oleh Stephen R. Covey dalam buku dia 7 Habits of Highly Effective People. Apabila dia menyatakan apa dimaksudkan tentang paradigm. Paradigm ini bermaksud cara fikir, cara lihat. Kita ada cermin mata. Okay? So, paradigm ni adalah cermin mata apa yang kita pakai. Dia bukan mata. Mata basic. Islam, mata. Melayu, mata. Manusia, mata. Mata ni adalah memang dianugerahkan sebagaimana the way it is. Mata, dia ambil informasi masuk, informasi diinterpretkan sampai kepada otak, otak menginterpretkan informasi tersebut. Tetapi yang menentukan paradigm kita adalah cara kita melihat satu perkara. Peta kita, cermin mata kita. Kadang-kadang kita letak cermin mata yang clear, dia masuk, dia interpretkan, okay, kita kata tengok ni, ini warna apa? Warna biru. Maka masuk ke dalam otak kita, kita kata ini warna biru. Tak ada masalah. Kemudian, apa yang berlaku? Kita pakai cermin mata berwarna hijau. Cermin mata ini kita tukar paradigma, cara lihat kita tukar kepada warna hijau. Bila kita tengok satu objek berwarna biru, bila dia melalui kanta yang lain, masuk ke dalam otak kita, dia jadi color lain. Saya rasa lah, saya tak pernah try kan. Jadi, paradigma adalah cara fikir. Dan orang-orang PAS, dia mempunyai paradigma pemikiran yang berbeza. Dengan orang keadilan, dengan orang biasa, dengan orang-orang yang lain, dengan UMNO umpamanya. Mereka mempunyai corak fikir yang berbeza. Sebab itu bila mereka mempunyai corak fikir yang berbeza, cara mereka berinteraksi dengan orang juga berbeza. Cara mereka nak melihat dan mencapai kepada satu-satu persetujuan juga berbeza. Yang ini UMNO kena faham dan UMNO kena sedar. Yang ini UMNO kena faham dan UMNO kena sedar. Okey, saya akan ceritakan daripada mula. Cara fikir, paradigma, corak pemikiran orang PAS. Pertama sekali, dalam tarbiyah pemikiran orang PAS ini, mereka melihat bahawa pentadbiran ini, bahawa pemerintahan ini adalah akidah. Dan dia terkesan dengan antara ulama-ulama di Iran umpamanya. Syiah-syiah di Iran. Mereka terkesan dengan wahdatul ulama. Mereka terkesan dengan kepimpinan ulama tahun 80-an. Saya bukan kata orang PAS itu Syiah, tetapi pemikiran mereka terkesan dengan itu. Dan ada di kalangan orang PAS ini adalah orang-orang Syiah. Kita tak menafikan. Dan saya tahu siapa di antara mereka. Tak payah nak cerita bab tu, tetapi itu antara corak pemikiran yang ada. Dan mereka terkesan, bukan nak kata PAS itu Syiah, tetapi terkesan dengan peristiwa tersebut. Disebabkan oleh terkesan dengan peristiwa tersebut, mereka melihat bahawa pemerintahan ini adalah umpama satu akidah. Dia kata kita kena kembalikan pemerintahan ini kepada pemerintahan Islam.
Okay? Pemerintahan Islam, dia kata. Pemerintahan Islam yang bagaimana? Pemerintahan Islam sebagaimana zaman Rasulullah dan Khulafa' Ar-Rashidin. Okay? So, siapa yang boleh mengembalikan? Oh, tak ada orang yang lebih layak untuk nama interpretasikan agama ini, melainkan satu golongan yang dinamakan ulama. Dan ulama ini tidak ada yang ramai selain daripada parti PAS. Kemudian saya kata, dia sebenarnya ulama ni ramai. Tak ada dalam parti PAS pun ramai ulama di luar sana yang tak ada mengikut parti pun. Kan? Qaradawi, Dato' Yusuf Al-Qaradawi pun tak pernah ikut parti. Kan, kalau kita tengok Syekhul Islam, contohnya Albani, kalau kita tengok macam ada banyaklah Ramadan Al-Buti. Kalau kita tengok even pimpinan Menteri Agama kita pun tak mengikut PAS pun. Ada Ustaz Juanda, Dr. Juanda. Dr. Juanda ni bekas mufti Perlis. Sekarang ini bersama dengan Barisan Nasional di Sarawak, PBB di Sarawak. Dr. Asri tak bersama dengan mana-mana parti pun. Nampak macam tak bersama parti lah. Tetapi kita tahulah dia punya inclination kan. So cara fikir dia kata macam tu. Maka dia kata Islam ni kena, pemerintahan itu adalah akidah dan mesti dikembalikan kepada sekian acuan. Ini Islam. Dan dia interpretasikan Islam itu, kepada corak ini. Yang mana ikut akal fikir dia. Itulah dia coraknya. Jadi kita kata, okey, dalam agama Islam ni, dia tak ada Islam kedua, Islam ketiga, Islam keempat. Islam adalah Islam. Jadi bila dia interpretasikan sedemikian, dia membuat eksklusiviti dalam interpretasi dia. Maksudnya interpretasi orang lain akan jadi salah. Bagi dia. Interpretasi orang lain yang dibawa oleh orang lain adalah sah. Kenapa? Islam tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Islam hanya satu. Jadi sebab itu saya kata, bagaimana pemikiran mereka ini salah? Kenapa saya katakan salah? Interpretasi adalah interpretasi. Teks suci. Interpretasi kepada teks tidak suci. Al-Quran suci. Interpretasi kepada Al-Quran tidak suci. Al-Quran adalah suci. Tafsir kepada Al-Quran tidak maksum, tidak suci, tidak kudus. Ada orang kata, kau kata tak suci, maksudnya kau menghina. Dia suci tu, jangan kena faham maksud suci sebelum nak bahaskan ayat menghina atau tidak. Dan kudus, maksud kudus. Maksum, maksud divine. Kena faham tu dulu. Baru kita boleh berbicara tentang itu. Now, bila PAS membawa corak pemikiran, dia kata pemerintahan Al-Hakimiyah. Al-Hakimiyah adalah akidah, dia kata. Itu interpretasi dia. Banyak ulama tak setuju. Al-Hakimiyah ini adalah akidah. Antaranya Dato' Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata, Al-Hakimiyah bukan akidah. Bukan perkara akidah. Maksudnya berbeza pendapat. Menolak parti-parti politik. Menolak parti agama. Menolak corak interpretasi pemikiran satu. Even menolak hudud bersih satu-satu parti tidak menyalahi akidah. Itu kita kena faham dalam konteks ini. Tetapi pemikiran mereka lain. Dia kata kalau sekiranya, dan dia bawa kebanyakan sebab kalau kita kena faham. Pemikiran pondok itu banyak di Kelantan, Kedah, Terengganu. Banyak pemikiran pondok. Dan antara pemikiran pondok yang dibawa, saya tak kata semua pondok itu tak betul. Sebab saya pun ada juga pondok saya sendiri dekat Sarawak. Kalau sesiapa yang nak menderma dengan pondok saya, pusat tahfiz saya, boleh PM directly. InsyaAllah kita perlukan derma-derma, kita perlukan Quran, kita perlukan dana, duit dan sebagainya. Siapa nak derma boleh PM saya. InsyaAllah kita boleh salurkan kepada pondok saya di Kuching. Tapi kita kembali kepada pondok ni. Kebanyakan pada masa tersebut, antara ajaran pondok pada waktu itu, pada waktu yang dulu, sekarang ini dah banyak pondok moden, adalah jangan biadab dengan guru. Maksudnya anak murid tak boleh mempersoalkan guru. Itu antara corak pemikiran yang orang kata ditanam di dalam pemikiran rakyat pada waktu itu. Dan ada di antara mereka, bila dah jadi ustaz, dia jadi pemimpin dalam parti. Jadi dia bawa pimpinan cara fikiran itu dalam parti. Jadi bila dia ulama, yang bawah ni pula orang yang baru nak ikut Islam, orang yang dah ikut Islam lama, dah ikut Islam lama tetapi tak reti Islam, ada yang dah ikut Islam tapi bukan ustaz. Akhirnya dia kata, jangan persoalkan apa yang Tok Guru cakap. Tok Guru cakap tak boleh persoalkan. So bila dia kata tak boleh persoalkan, apabila Datuk Haji Hadi Awang mengatakan bahawa yang agama suku itu kafir, mengatakan agama suku itu kafir, mengatakan politik suku itu kafir, dia kata. Sedangkan Islam itu ada keseluruhannya. Maka kita kata mereka ini kafir, dia kata.
Kalau kita baca, semua tahu tentang amanat Haji Hadi. Semua faham dan pernah dengar amanat Haji Hadi pada waktu itu. Dan kalau kita faham, orang Islam, orang PAS memegang amanat Haji Hadi ni dengan sepenuhnya. Saya nak cerita, kenapa saya nak cerita amanat Haji Hadi ni? Apa kesan dia? Dia kata, ini tahun 19, saya tak ingat tahun bila, 1980-an saya rasa. Dia kata, saudara-saudara sekalian percayalah, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana nama dia Barisan Nasional. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan peraturan kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itu, itulah kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita berjuang melawan mereka. Percayalah saudara-saudara, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Dan kerana kita berjuang dengan puak-puak ini, kalau kita mati, kerana berlawan ini, mati kita adalah mati syahid. Mati kita adalah mati Islam. Kita tidak payah masuk Yahudi, kita tidak payah masuk Kristian, kita tidak payah masuk Hindu, kita tidak payah masuk Buddha. Tetapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Hadi sebut pada tahun 1981. Pada 7 April 1981, beliau mengatakan ucapan yang famous ini. Dan daripada kesan itu kita tengok ramai yang mana kahwin bercerai, tak boleh pergi kenduri sana sebab orang UMNO makanan dia tak halal sebab dia kafir. Tak boleh makan sembelihan orang ni kerana kafir. Kerana semayang 2 imam. Semayang Jumaat 2 imam. Kena bergaduh bertahun-tahun. Bertahun-tahun gaduh tersebut. Dan akhirnya, bila mereka bersama sekarang ini, hilang dah. Status kafir hilang, tuduhan kafir hilang, boleh duduk bersama. Dan buat pertama kalinya saya melihat gambar Haji Hadi. Di pejabat bangunan UMNO. Bangunan UMNO. Kita tengok gambar Haji Hadi berada di dalam bangunan UMNO. Suatu benda yang jarang. Kita tengok yang tak pernah terfikir kita akan berlaku perkara tersebut. Saya nak tunjuk. Dulu saya pernah pergi ke bangunan UMNO PWTC. Dekat situ ada mural tu. Dekat mural tu dia tunjukkan tentang peristiwa Memali. Kan, bagaimana orang PAS masa tu, dia lah racun agama. Sekarang ni mural tu dah kena buang dah. Dah tak wujud lagi mural tersebut. Kan, saya nak tunjukkan gambar tu pun dah tak jumpa dah. Ada gambar tersebut. Kalau boleh Google atau pergi ke PWTC akan jumpalah gambar tersebut. Gambar Haji Hadi dengan gambar Zahid Hamidi. Tak jumpa. Okey, tak apa. Tapi nak bagi tahu daripada segi pemikiran, bagaimana pemikiran itu mula berkembang, macam mana dia bentuk. Dan pemikiran ini bukan satu malam, tuan-tuan. Dia bermula daripada zaman tahun 80-an, 70-an dahulu. Di mana ini merupakan corak fikir dia. So akhirnya, apabila corak fikir tersebut dibawa ke zaman ini, dibawa ke zaman sekarang, zaman 2020, dia masih lagi bawa. Dia gabung dengan Pakatan Rakyat dahulu. Pada fikiran dia adalah matlamat. Matlamat dia adalah untuk menaikkan pimpinan dia menjadi pemimpin. Bagaimana cara menaikkan pimpinan itu tidak penting. Bagi mereka, bagaimana nak cara menaikkan PAS itu menjadi pimpinan mereka itu tidak penting. Bagaimana, apa yang penting adalah matlamat untuk mereka menjadi pemimpin. Sebab bagi mereka, untuk melihat daulah Islamiah, Al-Hakimiyah itu naik, yang tu yang lebih utama. Cara tak penting. Sebab itu bagi dia matlamat menghalalkan cara. Al-ghayah tubasiru wasilah. Matlamat menghalalkan cara. So bagaimana matlamat tersebut dilakukan? Dia buat apa saja cara. Termasuk bekerjasama dengan pengkhianat. Sebab itu saya kata, PAS ni adalah satu-satunya parti yang tak pernah menang mana-mana pilihan raya, tiba-tiba sekarang menjadi pemerintah. Suatu yang sangat ajaib. Kemudian dia kata, tak adalah kami dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kita kata Yang di-Pertuan Agong tu tak salah. Yang salahnya kenapa jatuh in the first place. Sebab apa jatuh in the first place? Sebab sebab Mahathir letak jawatan. Bukan Mahathir letak jawatan. Ya, Mahathir letak jawatan tu satu hal. Tetapi apabila PAS, UMNO dan juga sewaktu dengannya bersekongkol dengan Azmin dan juga bersatu untuk menjatuhkan kerajaan yang ada.
PAS ada 18 kerusi. Apa yang dia boleh kata? Kami berpegang dengan prinsip Islam. Kami tak menang mana-mana pilihan raya. Yang sekarang ini adalah kerajaan yang sedang memerintah dan menghadapi keadaan ini. Ini baru berlaku COVID ni. Kita kena kesian dengan rakyat. So tak perlulah kita nak tukar kerajaan. Oh, tapi bersatu ni melompat. Biarlah dia melompat. Saya tak menyokong. Kalau PAS tak menyokong bersatu, tak menyokong Kak Azmin, tak menyokong UMNO untuk tukar kerajaan, dia kekurangan 18 kerusi. 18 kerusi tidak cukup nak bentuk kerajaan. Kerajaan tak boleh tumbang. Saya sebut dalam live saya pada waktu itu, boleh membentuk apa yang dipanggil sebagai kerajaan minoriti. Dan kerajaan minoriti adalah pada masa itu Pakatan Harapan, tak cukup kerusi, ada 90 lebih, boleh bergabung dengan mana-mana parti untuk membentuk kerajaan minoriti. Tetapi yang di-Pertuan Agong mengambil langkah untuk menambil kerajaan majoriti kerana apa? Dengan memanggil semua wakil, kerana pada masa itu Mahathir letak jawatan. Kalau Mahathir tak letak jawatan pada waktu itu, serahkan kepada Wan Azizah. Dia masih lagi, Pakatan Harapan masih lagi akan menjadi kerajaan yang sah kerana pada waktu itu dia masih command hak sebagai Perdana Menteri dan beliau boleh negotiate. Kerana tidak ada parti gabungan lain yang mempunyai lebih daripada 90 kerusi, melainkan pada waktu itu Pakatan Harapan. So bayangkan kalau PAS tidak bersama dengan mereka, dia tak boleh bentuk kerajaan. Tetapi kerana PAS bersama dengan mereka 18 kerusi, mereka boleh membentuk kerajaan. Dan majoriti itu lebih daripada Pakatan Harapan pada waktu itu. Dan kita ingat, warisan tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Masa itu Pejuang pun tak bersama dengan Perikatan Nasional, dia tak nama Pejuang lah, geng-geng Mahathir. So kalau tengok daripada segi majoriti, dia tak cukup majoriti. Bayangkan kalau PAS tak bersama dengan mereka. PAS boleh bersama dengan Pakatan Harapan pada waktu itu, membentuk kerajaan yang ada. Ataupun Pakatan Harapan boleh offer. Tetapi pemikiran PAS, dia kata dia kena berkuasa. Dan dia tahu, dia kata, ini satu lagi. Dia kata orang-orang ni kafir. Orang-orang ni munafik. Orang-orang ni fasik. Surah Al-Ma'idah, dia kata. Mengapa kamu tidak berhukum dengan hukum Tuhan? Sesungguhnya kamu tergolong dengan golongan fasik, zalim, fasik dan juga kafir. Kan? Sebab dia nampak. Kalau dia nampak orang PKR ni, ni orang-orang fasik ni. Pakai tudung yang lilit macam ni, tak boleh ni, ini fasik ni. Tak boleh. Yang ni, yang ni kafir ni, DAP ni, DAP kafir, mana boleh kerja dengan kafir. Tapi MCA tak apa. MCA tak apa. MCA mana ada kafe? Ya, dia kafe, tapi dia dengar cakap kita. Tapi dia minta semua port dekat Malaysia. Tak apalah, bagilah dia, janji kita orang dapat jawatan. Dan ni Datuk Tiong hari ni Cina apa? Kafe tu. Kafe kafe kalau kita PAS. Dia menghina DG kita yang orang Islam macam mana? Yang tu tak apa. So akhirnya mana pergi RU 355, mana pergi kes Adib, mana pergi kes mana? Dan kalau kita tengok hudud PAS itu dah lama diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan sejak tahun 90-an lagi. Tapi kenapa sampai sekarang tak dilaksanakan? Sebelum ni dia boleh katalah, sebab apa? Kita dah bawa 3 kali rang undang-undang tu ke Parlimen. Tetapi masa tu kita tangguh. Kenapa tangguh? Kenapa Hadi tangguhkan masa tu? Saya ingat lagi. Saya tunggu. Saya dengar. Dia bukan jadi tolak. Tak pernah benda tu. Ini orang PAS. Ini penipuan orang PAS. Dia kata Hadi bawa pada masa itu dan ditolak oleh Pakatan Harapan. Oleh DAP, oleh Amanah, oleh PKR pada masa itu. Tuan-tuan dan puan, mereka bukan kerajaan pada waktu itu. Yang kerajaan BN. Tak sampai ke peringkat nak undi lagi. Baru nak bawa, dia yang minta tangguh. Tak percaya, dengar balik dia punya ucapan. Hadi kata saya minta tangguh. Minta tangguh. Sampai sekarang dah jadi kerajaan. Taqiyuddin, Menteri Undang-Undang. Dia nak bawa tu, 2 kali dah sidang Parlimen ni. 2 kali dah sidang Parlimen. Kenapa tak bawa? Dia sebagai menteri, dia boleh jadi yang pertama tau. Usul yang pertama untuk dibahaskan, boleh. Dia Menteri Undang-Undang. Yang dulu pun yang bagi Hadi untuk membawa usul tersebut adalah Azalina. Masa tu dia adalah Menteri Undang-Undang. Sekarang ni dia timbalan speaker. Kenapa tak bawa? Sebab itu saya kata tadi. Islam ni, dia orang interpretkan Islam ini, dia kata inilah Islam. Yang interpretasi lain salah. Saya kata Islam itu sempurna. Interpretasi itu tak sempurna. Jadi bila mereka menginterpretasikan Islam sedemikian,
Dia kata inilah Islam yang sebenar. Dia kata, kita jawab, itu bukan Islam sebenar. Itu Islam kamu. Yang kamu interpretasikan berdasarkan paradigma kamu.